Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelajar sains KSSM tingkatan 4. So hari ini kita nak sambung pembelajaran kita untuk topik pemadam kebakaran 1.3. So apa yang kamu belajar, saya harap semua orang ada baca ya buku teks yang cikgu bagi for the next lesson. So selalunya for the one day, untuk satu hari kamu akan habis satu subtopik. Selalunya lah. Contoh kan kita start daripada hari Isnin, Selasa dan Rabu. So satu hari satu subtopik. Satu hari satu subtopik. So ini bermaksud kita dah masuk 1.3, maksudnya kita dah 3 hari belajar. Ini adalah topik yang terakhir di dalam bab 1. Kejap kan, bab 1 dah nak masuk bab 2. Tapi jangan risau sebabnya dalam bab ini kamu kena ada buat satu projek. Kita panggil project based learning iaitu PBL untuk mencipta pemadam kebakaran. Siapa dapat cipta siapa dapat cipta pemadam kebakaran, siapa dapat present dengan saya dengan baik, dia akan dapat TP6. TP6 untuk PBB. Percaya ke tak? So jom kita tengok apa yang akan kamu belajar dalam pemadam kebakaran. Okay, so dalam pemadam kebakaran ni, yang pertama sekali kamu akan diperkenalkan mengenai jenis alat pemadam. Selalu tak? Kalau kamu pergi kat rumah, siapa yang ada pemadam kebakaran? Siapa yang ada? Kok ada kok? Ada. Ada pemadam? Wah, ada berapa? Ada satu, dua? Satu. Satu saja. Selalu ada gunakan tak? Tak. Tak ada, betul Cikgu Pubalan. Betul, dia pun kata dia tak ada guna pemadam dekat rumah. Saya pun ada satu pemadam. Saya ada alarm untuk pemadam. Saya ada selimut kebakaran kat rumah saya. So, itu sebenarnya sebagai precaution ataupun langkah berjaga-jaga lah. Okay, untuk rumah. Kenapa kok ayah beli pemadam kebakaran ya? Mengelakkan api membara. Kalau ada api mah, kalau tak ada api tak apalah. Sebab kalau pemadam kebakaran ni, if you buka sekali, dia kena tukar yang lain. Ganti gas dia yang lain. Okay, so jom kita lihat ada berapa jenis pemadam api kebakaran. So jenis alat pemadam kita ada 4 jenis, iaitu air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Sebenarnya jenis-jenis alat pemadam api ini dibezakan mengikut kepada warna label. So kalau kamu lihat ya, warna label untuk jenis air, warna label dia adalah warna merah. Dia untuk apa? Dia hanya memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal. Contohnya kain, kertas, kayu. So ini adalah jenis yang berwarna label merah. Label tu dekat mana cikgu? Dekat sini. Nampak? This is red color. Ini adalah warna label yang warna merah. Yang kedua, jenis buih, iaitu kalau dikata dia tak tulis buih kat sini, dia tulis form dalam bahasa orang putih. Air tadi dia kata water. Dia tak ada bahasa Melayu ya, dia standard bahasa iaitu bahasa English lah. So kalau kat sini form, buih. So buih ni dia berwarna, label dia warna cream, yang mana dia nak padamkan apa? Tadi dia melibatkan bahan pepejal. Kalau untuk buih, buih pun untuk bahan pepejal. Contohnya kayu, kertas dan juga selain daripada pepejal, dia juga boleh dalam keadaan cecair atau gas. Cecair atau gas yang mudah terbakar, contohnya macam minyak, cat dan gas asli. Ini untuk foam ataupun untuk buih. Jenis yang ketiga iaitu karbon dioksida. Label dia warna hitam. Kalau kamu nampak label hitam ni, that is a karbon dioksida. So nampak kalau bentuknya pun berbeza kan, hose dia kat sini. Berbeza sikit lah. So yang ini, dia hanya memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Contohnya kalau dekat rumah kamu ada berlaku litar pintas. So dia akan padamkan menggunakan karbon dioksida. Peralatan peralatan elektrik ni contohnya macam terbakar kamu punya phone, charger phone, ataupun yang melibatkan gas, yang melibatkan wap. Kemudian serbuk kering. Serbuk kering ni label dia warna biru. Yang ini common lah, yang biasa orang guna.
Okay, yang biasa kalau kok, warna apa kok kat rumah kamu yang pemadam api tu? Biru. Biru. So kalau biru maksudnya dia adalah daripada serbuk kering. Serbuk kering ni yang bagusnya dia boleh padamkan semua jenis kebakaran. Okay. Dia boleh memadamkan semua jenis kebakaran. Okay. All the type of the yang melibatkan peralatan elektrik ke, pepejal ke, cecair ke, gas, semua dia boleh buat. Okay. So kebanyakan yang ada dekat sekolah, yang dekat pejabat, yang dekat rumah, kita akan pakai serbuk kering. Okay. Kemudian, okay, tadi kita belajar mengenai jenis alat pemadam. Okay. Kemudian kita ada beberapa jenis kebakaran ni. Okay. So jenis kebakaran ni kita ada kelas dia daripada A sampai F. A, B, C, D, E dan F. Cuba kita tengok betul-betul. Okay, kalau dia adalah jenis kebakaran kelas A, kelas A tadi dia melibatkan pepejal. Okay, contohnya macam kayu, kertas, kain dan sebarangnya. Sebarang bahan yang mudah terbakar. So confirm lah yang boleh jenis alat pemadam yang boleh padam kebakaran tersebut adalah air, buih dan serbuk kering. Okey, serbuk kering. So serbuk kering tadi semua boleh buat. Okay, kelas B. Kelas B ni contohnya macam bahan yang mudah terbakar kan, macam cecair, petrol, kerosin, diesel, cat dan varnish. So jenis di pemadamnya adalah buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Kelas C. Kelas C melibatkan gas LPG dan LNG. Gas ni, gas yang guna dekat kereta yang tak guna petrol. So, yang ini selalulah yang guna taksi. Kalau perasan ya. Kalau perasan yang dia pakai tong yang warna putih tak silap saya. Dia letak dekat bahagian bonnet. Okay. So, dia jenis alat pemadamnya adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Okay, seterusnya kelas D. Okay, yang melibatkan logam. Contohnya magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Okay, contohnya adalah serbuk kering. Okay. Kelas E. Okay, kelas E dia melibatkan peralatan elektrik. Okay. Contoh serbuk kering dan karbon dioksida. F. Kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Contohnya serbuk kering dan karbon dioksida. So kita ada 6 kelas jenis kebakaran. Soalan yang famous. Soalan yang famous lah yang saya selalu nampak. Okay, untuk soalan pemadam ni, dia tanya. Saya nak tanyalah kamu. Okay, saya nak tanya, berdebar lah tu. Okay, saya nak tanya Faris. Faris ada tak? Ada. Okay, Faris, saya nak tanya Faris, kenapa ya kalau kelas E ni contohnya dia boleh padamkan peralatan elektrik, yang padamkan hanya serbuk kering dan karbon dioksida. Kenapa kita tak boleh guna jenis alat pemadam api jenis air? Kenapa? Soalan dia famous ni. Soalan ni selalu saya jumpa. Kenapa dia kata, kenapa tak boleh guna air, jenis pemadam api air? Kenapa kena guna karbon dioksida dan serbuk kering? Sebab air adalah, dia boleh conduct elektrik tak? Boleh mengkonduksi elektrik tak air? Boleh? Boleh. Sebab itu dia tidak boleh digunakan untuk padam peralatan elektrik. Lagilah dia short. Lagilah akan berlaku pembakaran tu lagi tak boleh ditangani kalau kamu guna air. Air untuk peralatan elektrik tak boleh. Yang ini selalulah yang saya jumpa soalan famous kebat. Ini salah satu soalan kebat lah. Kenapa dia kata? Selalu kalau soalan yang biasa tu dia akan tanya tentang jenis pemadam. Kemudian kelas A ni untuk apa? Apa jenis alat pemadam dia? Simple je. Sign is a simple. Sign itu mudah. Mudah untuk nulis, mudah untuk faham. Okay, so kamu tak rugilah. Kalau kadang-kadang tak ada pelajar yang kata, alah cikgu, saya bukan pelajar sains tulis. Saya rasa macam tak hebat lah cikgu. Tak, kamu salah. Sebab sains teras adalah subjek yang mudah untuk kamu score. Paling kurang pun kamu akan dapat A. Percayalah cakap saya. Okay.
So, kamu tidak membuat pilihan yang salah sebenarnya. Betul lah pilihan kamu tu. Okay, so jangan terlalu rendah diri sebab tak masuk kelas yang ada sains tulen, jangan. Okay, kamu semua adalah pelajar hebat. Okay, sains tu adalah senang. So, saya nak pelajar beta dalam kelas ni semua boleh dapat paling kurang pun A-. Okay, so and then for the next adalah alat pemadam kebakaran lain yang digunakan sebagai pemadam kebakaran jenis ABC, selimut kebakaran, pasir dan air. Okay, selain daripada kita guna alat pemadam tu, kita boleh guna pasir, selimut kebakaran dan air. Okay, pasir boleh digunakan untuk memadam kebakaran awal. Okay, air pula boleh digunakan untuk memadam kebakaran kecuali berpunca daripada minyak. Nampak? Minyak pun dia tak boleh. Minyak pun dia tak boleh nak padam. Okay. Kalaulah soalan dia keluar, yang ini pun juga. Okay. Kenapa dia kata kalau jenis kebakaran yang ada minyak, kenapa air tak boleh? So soalan yang sama jugalah macam tadi. So yang ini adalah pemadam api ABC. Yang inilah ABC. Yang tadi kita pakai serbuk kering, yang ini nama dia ABC pula. Okay, pemadam jenis api ini, okay, kita boleh padamkan semua jenis kebakaran kecuali logam, gas dan tidak memungkinkan ledakan yang tak boleh akan menyebabkan letupan. Okay. Dia tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan dan dia tidak mencemarkan tanah. Okay. Mudah diselenggara dan sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama. Justru itu dia akan menghalang api daripada merebak. Okay. Dia akan menghalang api daripada merebak. Okay. Kemudian selimut. Selimut kebakaran ni, fire blanket ni, okay, dalam dia dibuat daripada apa? Kalau kamu lihat, okay, kalau ada satu kes tau, dia nak selamatkan diri. Okay, dia bukan semua bahan. Contohnya cikgu, kita tekuk je lah badan kita dengan selimut. Selimut yang dekat rumah tu boleh ke? Boleh ke kalau kita jadikan selimut yang dekat rumah tu sebagai selimut kebakaran? Kalai rasa. Boleh tak? Kalai, are you there? Kalai, awak di situ? Tiada. Saiful Hazwan. Saiful Hazwan. Saiful. Ya, cikgu. Boleh tak kalau cikgu nak guna selimut yang kau tidur tu sebagai selimut kebakaran? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia bukan kalis api. Ya, bukan kalis api. Okey. Cikgu line tak boleh lagi. Okey, tak apa kalau it's okay. Tak apa, kamu respon dekat situ pun okey dah. Okey, terima kasih kepada Saiful. Okey, selimut kebakaran tu dia dibuat daripada 2 lapisan kaca. Yang mana dia mampu untuk memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Dan dia boleh memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okay, kita boleh selimutkan badan dia. Sebenarnya ada sesetengah bahan yang boleh dijadikan selimut kebakaran dekat rumah. Tapi kamu kena tengok material ataupun jenis bahan yang digunakan. Kalau contoh dia jenis dia daripada nylon, daripada yang sintetik, dia tak boleh. Kalau macam cotton, dia yang setahu saya lah ni, kalau saya salah tolong betulkan yang saya dengar ceramah lah, dia kata basahkan air tu, basahkan selimut tu dengan air, kemudian selimutkan badan. Ada satu kes tau, yang orang tu cerita dengan saya, dekat mana tah, dia tinggal 2 beradik kat rumah, adik dengan abang. Adik dengan abang ni tiba-tiba dia kata ada kebakaran dekat rumahnya. Mak ayah dia tak ada. Okay, mak ayah dia tak ada. Okay, and then apa yang terjadi, dia hanya ada satu sahaja selimut. So dia basahkan selimut tu, dia selimutkan adik dia tadi. Adik dia takut, adik dia nangis. So dia selimutkan adik dia. Tapi apa yang terjadi kepada abang? Selimut dah tak ada dah ni. Selimut yang jenis macam ni dah tak ada. So abang tu mati rentung. Adik dia selamat. Itu kisah sedih. Dia nak cuba untuk selamatkan adik dia yang terbakar. Okay. Sebabnya dia kata, abang jomlah sama-sama, tak boleh. Selimut tu kecil, tak muat untuk abang sekali. So adik sahaja yang tutup. Okay. So
salah satu sebab juga kenapa kita bahasakan kita tak nak asap. Punca utama kebakaran bukanlah api itu sebenarnya. Punca utama yang pertama sekali adalah asap. Asap yang terhasil daripada pembakaran tu dia boleh masuk kepada rongga pernafasan kamu dan dia akan blok kamu punya pernafasan. Kamu boleh mati daripada situ. Kamu boleh pengsan ataupun mati lah. Tapi kalau kebakaran dia kita terus directkan. Tapi asap tu pertama sekali yang akan merebak adalah asap. So macam mana kalau ada kebakaran dekat rumah, saya nak ingatkan kepada kamu, pertama, buka tingkap. Buka tingkap, buka pengudaraan, bagi asap tu keluar. Bagi asap tu keluar. Kemudian kita dah nampak dah asap tu keluar sebab kita tahu asap tu adalah bentuk gas. Gas mudah untuk merebak. Gas untuk dia bergerak lah, move. Kemudian barulah kamu cari punca kebakaran. Jangan cuba padamkan api tu sendiri kalau tak mampu. Selamatkan diri kamu. Itu yang pentingnya. So sebabnya macam kita ada perumpamaan lah. Api ni kalau kecil memanglah jadi kawan kita. Tapi bila dia dah besar, dia akan jadi lawan kita. So hati-hatilah. Sebab itu kenapa kok tadi rumahnya mak dia letakkan pemadam api. Supaya if ada apa-apa kebakaran berlaku, dia akan cepatlah untuk selamatkan diri dia. So ini pula adalah kaedah penggunaan pemadam api kebakaran. Sebelum tu, ini ada beberapa panduan keselamatan semasa kebakaran. Yang pertama, kamu kena pasang alat pemadam pengesan asap. Dia bentuk macam bulat warna putih. Saya ada satu. Saya letak dekat atas shilling. Kenapa kita letak atas shilling? Kenapa kita tak letak dekat bawah? Alat pemadam ni. Kenapa Syasha? Kenapa Syasha? Kenapa kita tak letak dekat bawah? Kenapa kita letak dekat atas untuk kesan asap ni? Syasha? Syasha ada? Syasha. Sebab asap naik ke atas. Pandai. Asap naik ke atas. Asap tak turun ke bawah. Terima kasih Syasha. So, sebab itu kita kena ada alat pengesan asap. Sebab asap tu bergerak ke atas. That's why kenapa dia akan bunyi ring. Macam itulah. Kuat sangat bunyi dia. So kalau boleh ambillah satu. Belilah, suruh kalau keluarga kamu mampu, belilah. Kemudian pastikan ada pelan kecemasan. Sebab itu kalau dekat kelas kamu, dekat makmal, kena ada pelan kecemasan. Kat mana tempat kamu nak keluar. Kemudian gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Jangan guna watt yang berlebihan, kuasa yang berlebihan. Kemudian perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai, perabot dan apa-apa peralatan yang mudah terbakar. Pastikan semua peralatan tu jauh daripada kamu dan elakkan kamu charge kamu punya handphone dekat atas katil. Kadang-kadang dia boleh, ada kes yang satu tu, dia meletup, dia terbakar. Terbakar dekat situ. So dia letak dekat tepi katil. Apa yang terjadi dekat dia, dia pun sekali mati kat situ. Sebab kamu letak charge handphone kamu dekat sebelah katil. Kemudian tolong sentiasa periksa kamu punya wiring kat rumah. Wiring kat rumah tu cakap dengan ayah. Ayah dah tengok dah wiring kat rumah ni. Okey ke? Kadang-kadang ada rumah yang suka dia punya tu switch plug tu terjatuh. Kuasa dia tu terjatuh. Lepas tu dia okey balik jatuh. So itu tengok balik. Cuba check balik. Buat senarai semak. Kemudian elakkan membuat penyambungan. Contoh, kita pakai extension. Extension tu kadang-kadang sampai 5 extension, 5 plug boleh masuk. Tapi adakah kamu tahu kuasa yang sampai situ adakah mampu dia untuk menampung ke semua kuasa? Kemudian letakkan mancis dan pemetik api di tempat yang tinggi supaya kanak-kanak tak boleh capai. Bekas-bekas yang mengandungi cecair yang mudah terbakar hendaklah simpan. Kalau contohnya minyak, petrol, kalau ada petrol kat rumah lah, elakkan, jauhkan. Dan kemudian anda dicadangkan atau disyorkan untuk meletakkan satu alat pemadam api, contohnya seperti serbuk kering dan ABC. So bagaimana kita nak guna? Pernah tak dekat sekolah buat latihan kebakaran? Pernah tak? Nazrin,
Pernah? Oh pernah. Bila berat? Tingkatan berapa Hijaz? Zaris Hijaz. Oh sedap nama awak. Bilanya buat tingkatan 1? Saya ingat sekolah rendah aku. Sekolah rendah. Sekolah mana tu ya? Tak ada aku. Sampai hati. Sekolah menengah dia tak buat ya. Kalau tak lagi syok kamu naik kereta bomba. Yelah kalau contoh Upin Ipin tu kan. Saiful Hazwan. Gambar pun Upin Ipin kan. Pernah tak tengok cerita Upin Ipin yang ada tentang dia naik kereta bomba tu. Truk bomba tu Saiful. Pernah tak tengok? Cikgu suka tengok Upin Ipin ni sebab anak cikgu pun tengok sekali. Ada? Ada. Ada. Dia tunjuk macam mana nak guna pemadam api ya. Kan? Betul tak? Balik nanti kau tengok nanti. Okay, lepas kelas nanti kau tengok. Okay, yang pertama macam mana kita nak buat. Tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Yang ini ya. Pin yang ini. Kemudian halakan muncung tadi ke pangkal api. Okay, jarak kamu adalah dalam 2 hingga 2.5 meter lah. Tekan pemicit. Ini ya. Pemicit yang atas. Kemudian ratakan semburan ke seluruh bahan api dengan menggerakkan muncungnya. So 4 step ni tolong ingatlah. Buka pin, halakan hos, pegang pemicit dan ratakan semburan. Okey. Audit alat pemadam kebakaran. Apa tu audit? Audit ni kiranya apa syarat yang patut, yang wajib untuk suatu alat pemadam api tu kena ada. Yang pertama meter tekanan. Meter tekanan ni pastikan tekanannya adalah normal. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Yang terlalu tinggi tak yang boleh meletup alat pemadam ni. Alat pemadam ni boleh meletup tau. Lagi-lagi kalau tarikh luput dia ni expired. So kamu kena lihat tau tarikh luput. Kalau dah expired kamu tekan-tekan, contohnya dah expired tapi kamu guna. So confirm dia tak akan terpadam lah kamu punya api tu. So kamu tengok juga jenis pemadam kebakaran. So 3 benda ni kena ada. Okay, meter tekanan, jenis pemadam kebakaran dan tarikh luput. Meter dia cikgu ingat cikgu cakap tadi. Jangan terlalu tinggi dia punya tekanan. Okay. So, inilah projek yang cikgu minta kamu untuk buat. Projek STEM. Okay. Projek ni cikgu akan bagi tempoh untuk kamu dalam 2 minggu. Cukup tak 2 minggu? Cukup tak 2 minggu Syasha? Syasha, cukup tak 2 minggu? Okay, apa yang perlu kamu buat? Saya nak kamu cipta suatu alat pemadam api kebakaran. So ini adalah termasuk dengan PBD ya. Saya akan assess kamu, saya akan nilai kamu bagaimana kamu buat alat pemadam api kebakaran. Okay. So macam mana kamu nak buat aktiviti tu? Tengok muka surat 10 buku kerja. Okay, muka surat 10 buku kerja. So ini cikgu akan terangkan, cikgu akan bagi contoh video. Nampak tak? Dia tulis muka surat 10 tu dia kata lakukan aktiviti berikut TP6. Kalau kamu dapat mencipta alat pemadam api ni, kamu bagi video dekat cikgu, cikgu akan bagi kamu TP6 untuk aktiviti bab yang ini. Okay, cuba kamu lihat balik, tengok balik macam mana nak buat dan fikirkan macam mana nak buat dia. Dia ada bagi cuka, dia bagi serbuk penaik, dia ada bagi botol yang ada penutup botol. So tengok prosedur dia macam mana dia buat. Cuba buat dulu dekat rumah. Lepas tu kalau boleh buat video dia. Nanti saya akan bagi contoh bentuk laporan yang perlu kamu buat, video yang perlu kamu buat. Okay. Kemudian kamu perlu untuk bentangkan hasil kerja kamu. Kalau kamu hanya sekadar hantar video tetapi kamu tak bentang, kamu tidak akan dapat TP6 lah. Tak ada report, tak dapat TP6 So bukan senang untuk capai TP6. Bukan semua pelajar akan dapat TP6. So beware with that. Okay, so itu adalah projek STEM. Cikgu bagi masa 2 minggu daripada sekarang. Okay, untuk hantar. Siapa lagi cepat, lagi bagus lah. Kita settlekan projek STEM kita. Setiap tahun untuk tingkatan 4 ni kita ada 2, tak silap saya 2 projek yang perlu kamu jalankan. Okay, 2 projek yang kamu kena jalankan ni kamu kena buat, kamu kena hantar report, kamu kena bentangkan dekat saya. Okay, so itu namanya projek STEM. Okay, nanti ini adalah first
projek yang perlu kamu lakukan. Okay. So, jom kita tengok praktis formatif 1.3. Okay, 1.3. Nyatakan 4 jenis alat pemadam kebakaran. 4 jenis alat pemadam kebakaran. Anik, apa jenis pemadam kebakaran Anik tadi? Cikgu, Apa jenis pemadam kebakaran yang cikgu dah ajar tadi? air, Okay, lagi? Ni, pasir pasir. ke Alat. Serbuk kering, Sebut kering lagi. buih, Baca je tu. Buih karbon lagi. dioksida. Karbon dioksida. Ingat 4 ni ya. Air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Terima kasih Anik. Pandai Anik. Okey, kita tengok Pandai. kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 2. Dia kata, apakah fungsi selimut kebakaran dan bagaimana selimut dapat menyelamatkan mangsa dalam kebakaran? Selimut. Batrisha, macam mana selimut kebakaran ni boleh bantu kita daripada terkena selamatkan diri daripada kebakaran? Batrisha. Ada Batrisha tak? Ada cikgu. Batrisha, macam mana Batrisha? Selimut ni dibuat daripada apa Batrisha? Gentian kaca. Gentian kaca. So, macam mana kamu nak selamatkan orang guna selimut tu? Nak selimutkan dekat bahagian mana? Badan. Badan. Dia kena menyelimuti badan mangsa. Thank you Batrisha. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, susun langkah. Okey, cikgu nak Chen Wikiat. Chen Wikiat ada? Ada. Ada Chen. P, Q Ya. dan R. Tolong susunkan kepada saya. Macam mana nak guna alat pemadam ni? Mula-mula nak buat apa? P dulu ke Bukakan Q dulu ke R? A P dulu. R dulu. Okey, kemudian Q. Q. Lepas Q, P. P. Okey. R ni apa ya? Chan? R ni dia buat apa? Dia tarik apa ni? Dia tarik Pin apa ni? keselamatan. Ya. Tanggalkan pin keselamatan. Lepas tu yang Q tu dia buat apa? Dia tunjuk kepada arah api tu. Arah api. R tadi dia picit. Picit apa? Tekankan Alat pemadam. pemadam. Tekan pemicit alat pemadam. Okey. So, 1-6 minit. Okey, dah habis dah. So, kamu sila buat praktis formatif 1.3. And then, kemudian jom kita tengok buku kerja. Okey. Okey, tak apa kalau rasa. Okey, so pastikan kamu buat kerja dekat dalam buku. Dan cikgu nak kena buat ke latihan dalam buku kerja untuk modul SPM? Ya, kalau kamu untuk ni kena buatlah. Nanti saya akan tanda buku teks, buku kerja kamu. Okey. So sampai itu sahaja kelas kita hari ini. Jangan lupa buat kerja yang saya nak cakap. So esok saya akan bentangkan untuk projek yang akan kamu buat. Bentangkan tu maksudnya saya akan tunjuk macam mana cara nak buat. Okey. So nanti kamu akan follow apa yang senior kamu buat sebelum ni. Jangan risau. Okey, bendanya senang. Okey, kamu boleh buat sendiri dekat rumah. Sementara PDPR ni saya rasa minggu ni kamu dah boleh siap dah sebenarnya. Dah boleh set video, dah boleh buat, dah boleh set up. So, jangan risau, saya akan bantu kamu. So, ini sahaja kelas kita hari ni. Jangan lupa link kehadiran saya tolong isi. Okay, pastikan isi. So, saya lihat dekat sini ada 20 pelajar yang hadir. So, 20 pelajar ini tolong isikan link kehadiran. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Terima Bye. kasih cikgu. Ya, tengok senarai tu Kak. Berapa